Salam anda sedang menonton cerita di sebalik berita, tetapi untuk waktu ini saya nak mulakan cerita dengan perkembangan berkaitan dengan jumlah kumulatif pemberian dos vaksin. Kalau diikutkan angka besarnya, saya gabungkanlah dos 1 dan juga dos kedua, angka besarnya adalah sebanyak 6.5 juta pemberian dos vaksin, ataupun lebih tepat lagi 6,554,500 bagi jumlah pemberian dos 1 dan juga dos 2. Kalau jumlah dos pertama pemberian dos vaksin adalah sebanyak 4.74 juta, manakala bagi pemberian jumlah dos kedua vaksin 1.8 juta. Jumlahnya lebih pada 6.5 juta. Kalau diikutkan perbandingan negeri-negeri, sudah tentu kita melihat angka paling tinggi adalah Kuala Lumpur. Bagi pemberian dos pertama sahaja lebih daripada 825,000, bagi pemberian dos kedua di Kuala Lumpur adalah sebanyak 157,000. Manakala negeri-negeri lain seperti Selangor lebih kepada 731,000 pemberian dos pertama vaksin, manakala bagi dos kedua pemberian di negeri Selangor adalah lebih pada 237,000. Negeri-negeri lain seperti Sarawak juga lebih 700,000 dicatatkan untuk pemberian dos pertama, manakala dos kedua 189,280 pemberian dos vaksin yang kedua di negeri Sarawak. Satu lagi negeri, kalau boleh saya nak tunjukkan pada ketika ini, jika anda boleh lihat, iaitu di negeri Kelantan. Negeri Kelantan merekodkan jumlah kumulatif pemberian dos vaksin iaitu sebanyak 198,940 bagi pemberian vaksin dos pertama, manakala bagi dos kedua adalah 103,750 bagi pemberian vaksin dos kedua. Kalau ikut peratusan itu, kalau dos pertama itu 10.4% negeri di negeri Kelantan sudah pun menerima, manakala 5.4% bagi dos kedua. Kenapa saya nak sebutkan Kelantan? Kalau boleh pada waktu ini, di segmen cerita pada waktu ini, saya nak bersama dengan Muar Fendi, kerana Muar Fendi pada lebih kurang pada tengah hari tadi ada berkongsi laporan berkaitan dengan program imunisasi dan juga program vaksin, khususnya melibatkan golongan ataupun kelompok orang asli di daerah Gua Musang. Kalau kita ikutkan seperti yang dimaklumkan oleh Muar Fendi, angka yang baru saja mendaftar adalah 100 orang daripada 16,000 penduduk orang asli di daerah Gua Musang di Kelantan mendaftar sebagai penerima vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICAK. Dan difahamkan juga ke semua orang asli ini telah pun mendaftar melalui Jabatan Kemajuan Orang Asli dan Tok Batin kampung mereka. Dan kalau diikutkan jumlah 16,000 penduduk itu terdiri daripada semua lapisan masyarakat, bermula daripada kanak-kanak sehinggalah dewasa. Dan kalau diikutkan daripada laporan media yang keluar pada beberapa hari sebelum ini, mengatakan dianggarkan 10,000 orang asli di Gua Musang tolak vaksin kerana mungkin terpedaya dengan dakwah ataupun cerita-cerita palsu, berita-berita yang tidak benar berkaitan dengan vaksin. Untuk waktu ini, kalau diikutkan, Muar Fendi, kalau diikutkan angka 100 daripada 16,000 itu angkanya terlalu kecil. Saya sempat tadi buat kira-kira di telefon bimbit saya, ikut peratusannya ialah 0.006 sahaja daripada jumlah kesemua orang asli yang sepatutnya layak menerima vaksin di Gua Musang. Mungkin boleh diceritakan apa sebabnya pendaftaran yang begitu rendah, khususnya orang asli di Gua Musang? Baik, terima kasih Fauzi. Seperti yang saya laporkan, jumlah seperti yang dinyatakan itu 100, kira-kira 100 daripada nisbah penduduk 16,000 yang menetap di kesemua pos pendalaman Gua Musang ini berdaftar untuk menerima suntikan vaksin. Dilihat satu angka yang begitu mengejutkan, bukan saja di pihak kami media, sebaliknya di pihak berkuasa termasuk juga wakil rakyat kawasan berkenaan yang seringkali telah pun mewawarkan, seringkali telah memberikan penerangan kepada ketua-ketua masyarakat, kepada ketua kampung Tok Batin bahawa pentingnya untuk masyarakat orang asli, khasnya suku Temiar itu, mendapatkan suntikan vaksin bagi menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan di pendalaman Kelantan. Namun seperti yang saya laporkan sebelum itu, berkemungkinan juga masyarakat orang asli sebahagiannya
mendengar dakwah ataupun cerita-cerita negatif berhubung suntikan vaksin ini. Mungkin mereka mendengar cerita berkenaan mendorong mereka untuk tidak mendapatkan suntikan vaksin. Untuk waktu ini sebenarnya Fauzi, saya ingin menjelaskan dan juga mempericikan mengenai keadaan dan juga situasi sebenar di pendalaman Kelantan. Saya mengambil contoh salah satu pos yang mungkin berada berhampiran dengan Kuala Betis, iaitu pos bala yang perlu dimasuki dengan kenderaan pacuan 4 roda kerana laluannya hanya merupakan laluan balak, yang mana jarak perjalanan walaupun tidak sampai 50 km tapi mengambil masa lebih daripada 5 jam untuk sampai ke penempatan mereka. Apatah lagi untuk mereka keluar, dan juga jika berlakunya suasana hujan dan juga keadaan banjir, sudah pasti kawasan tersebut akan terputus hubungan. Itu gambaran dari sudut logistik dan juga jalan untuk memasuki kawasan mereka. Namun jika kita lihat pengalaman serta sejarah yang lalu, sebahagian besar masyarakat orang asli yang tinggal di pedalaman Gua Musang ini merupakan generasi yang ketiga dan keempat, yang mana sebelum ini generasi ini tidak mendapat pendedahan yang sewajarnya mungkin dari sudut kepentingan vaksin. Ini berdasarkan laporan saya ataupun tinjauan saya sebelum ini di kawasan pedalaman Kelantan, khususnya membabitkan kes di Kuala Kuh lalu, di mana sebahagian besar kanak-kanak masyarakat orang asli itu tidak mahu mendapatkan suntikan vaksin seawal masih bayi sehinggalah di peringkat kanak-kanak. Dan mereka juga cukup takut dengan jarum, dan apatah lagi apabila pasukan perubatan ataupun kumpulan perubatan masuk ke kampung mereka, ada sebahagiannya sudah orang kata lari meninggalkan rumah dan bersembunyi di hutan. Itu situasinya. Dan apabila generasi ini diberikan penerangan oleh tok batin mereka berkenaan pentingnya imunisasi COVID ini, mungkin mereka tidak mendapat penjelasan yang begitu jelas, dan mungkin juga penerangan itu masih meragukan mereka. Dan ditambah pula dengan situasi capaian internet yang mereka sebenarnya didaftarkan hanya melalui senarai nama yang disediakan oleh Tok Batin, bukan melalui aplikasi MySejahtera. Ini sudah pasti merencatkan lagi orang kata pendaftaran untuk menerima vaksin. Dan inilah yang diakui oleh pejabat kesihatan daerah Gua Musang. Jadi kita dengarkan dulu. Orang asli kita masih menunggu single dose vaksin, iaitu vaksin Cansino. Jika suntikan vaksin single dose kita agak terima agak lambat, jadi kita ada plan B, dan kita akan gerakkan pasukan-pasukan bergerak orang asli kita yang masuk ke kawasan-kawasan orang asli sebulan sekali untuk memberikan suntikan vaksin yang kita ada sekarang ni, sama ada Pfizer ataupun Sinovac. Tapi belum mula lagi lah. Bukan setakat orang asli, orang kita pun masih lagi ada yang percaya cerita-cerita tular mengenai keburukan vaksin, yang percaya daya songsang anti vaksin. Tapi saya harap dengan kita bawa PBB outreach, PBB sementara ni, saya harap bila dah ada ramai yang macam warga-warga emas, warga berusia yang menerima vaksin, saya harap ini semua dapat kita elakkan daripada orang percaya benda-benda yang keburukan vaksin kan. Sebab kalau kita tengok orang warga emas pun boleh cocok tanpa ada kesan, jadi why not orang lain nak ambil vaksin kan? Saya suruh kepada masyarakat orang asli, jangan takut pergi cucuk vaksin sebab tak ada apa-apa atu pun, halangan apa. Buat madu cucuk vaksin sama-sama dengan kesihatan. Saya rasa sebagai kita masyarakat orang asli, kita sepatutnya mengambil peluang ni yang kerajaan bagi ni, sama-sama kita mengambil vaksin ni, tak perlu rasa takut. Sebab inilah untuk membantu kita daripada mengurangkan jangkitan COVID-19 tu. Muhammad Fendi, daripada apa yang disebutkan oleh Pegawai Kesihatan Daerah Gua Musang tadi, Dr. Muhammad Rafiq Kasri, plan perancangan awalnya untuk menunggu single dose vaksin ataupun dos vaksin hanya menggunakan satu dos sahaja, vaksin yang menggunakan satu dos iaitu Cansino, seperti mana yang telah pun dimaklumkan oleh YBKJ sendiri, iaitu mengutamakan pemberian dos single ataupun tunggal sahaja untuk kumpulan ataupun golongan orang asli di Kelantan secara khususnya. Yang keduanya, nak tak nak terpaksalah kumpulan itu bergerak masuk ke kampung ataupun kawasan. Tadi dikongsikan oleh Muhammad Fendi tadi, katakan
kalau ikut jarak 50 km tetapi perjalanan untuk kumpulan ataupun suku kaum orang asli ni untuk sampai ke PPV itu mungkin mengambil masa beberapa jam. Bagaimana kita nak fahami sebenarnya apa masalah selain daripada kita melihat kepada teknologi, mereka tak daftar sebab tak ada MySejahtera. Selain daripada masalah MySejahtera ni, apa lagi peluang yang boleh diberi tumpuan, bukan saja kita mengharapkan Tok Batin untuk memberi penerangan dan juga untuk memberi keyakinan kepada penduduk orang asli ni untuk mendaftar dan juga menerima vaksin. Apa lagi peluang dan juga ruang untuk komuniti yang mungkin luar sedikit daripada kampung ataupun pendapatan orang asli untuk terus serta untuk membantu setidak-tidaknya memberi pemahaman berkaitan dengan pentingnya ambil vaksin ni, Muafendi. Sebenarnya Fauzi, perlu kita fahami bahawasanya untuk sampai ke salah satu pos yang begitu dekat dengan Kuala Betis, begitu dekat dengan Pekan Gua Musang, sudah mengambil masa hampir 5 jam ataupun lebih 5 jam. Bahkan sekiranya berlaku hujan, boleh memakan masa sehingga ke 10 jam. Kerana saya pernah sendiri melalui kawasan tersebut, apabila hujan sahaja untuk sampai ke pos Balau ataupun pos Belating, menjangkau masa lebih daripada 10 jam. Itu dari sudut gambaran logistik ataupun jalan untuk kita memasuki ke penempatan orang asli. Berhubung dengan outreach vaksinasi yang dilancarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri dan juga komuniti setempat, mereka sudah pun menggerakkan outreach vaksinasi itu, memberi penerangan dan juga pemahaman kepada sebahagian besar masyarakat orang asli. Namun saya dimaklumkan hanya sebahagian kecil sahaja, termasuklah Tok Batin yang keluar untuk mendapatkan penerangan itu. Jadi dilihat kepada angka ini, saya ada bertanyakan berkenaan dengan situasi ini kepada wakil rakyat di kawasan berkenaan, Yang Berhormat Adun Galas YB Muhammad Syabudin Hashim, yang mengatakan mengambil maklum mengenai perkara tersebut dan pihaknya telah pun menggerakkan outreach dan juga kempen penerangan kepada masyarakat orang asli di kawasan pos-pos yang berhampiran dengan Pekan Gua Musang. Disebabkan cuaca pada ketika ini tidak menentu, ada kalanya hujan di sebelah petang. Jadi program penggalakan itu tersebut tidak dapat diteruskan secara rutin harian, namun ianya digerakkan beberapa hari kemudian selepas daripada keadaan jalan baik, keadaan jalan boleh dilalui, mereka terus masuk ke penempatan orang asli, menemui Tok Batin, menemui masyarakat orang asli bagi memberikan penerangan dan juga kepentingan untuk mendapatkan suntikan vaksin ini. Bukan saja dari sudut penerangan, bahkan masyarakat orang asli juga turut dibantu dan diberikan bantuan seperti makanan, keperluan asas dan bantuan-bantuan lain supaya mereka menaruh minat dan juga tertarik untuk mendapatkan suntikan vaksin ini. Dan saya juga dimaklumkan setakat hari ini hanya 50 orang daripada 100 yang mendaftar untuk mendapatkan suntikan vaksin itu sudah pun mendapatkan suntikan bagi dos pertama. Dan untuk makluman juga, pada bulan Julai, awal bulan Julai, sejumlah besar vaksin dari single dose ini, keluaran CanSino ini akan sampai ke Kelantan, yang mana sebahagian besarnya akan ditempatkan ataupun diletakkan di PVV di kawasan pedalaman Gua Musang ini. Dan apabila sampainya jumlah dos yang besar, single dose itu, sudah pasti program outreach ataupun vaksinasi secara berskala besar akan dilaksanakan. Saya juga, Fauzi, turut dimaklumkan oleh pihak Jabatan Bomba di unit udara khasnya bahawa mereka ada dimaklumkan mengenai situasi ini. Bahkan Jabatan Kemajuan Orang Asli juga turut mahu bekerjasama dengan unit udara bagi membawa petugas kesihatan dan juga doktor serta jururawat ke pusat penerimaan vaksin dan juga pusat suntikan di pos orang asli. Dan sekiranya bantuan unit udara dapat digerakkan, unit kumpulan petugas kesihatan melalui jalan darat dapat digerakkan juga, sudah pasti outreach ataupun vaksinasi secara berskala besar ini akan dapat dilaksanakan.
Ini kerana kita juga memahami sekiranya program Aurish ini tidak dilaksanakan secara berskala besar, mungkin timbul kesulitan juga kerana apabila ada pos yang dapat suntikan vaksin, pos ini tidak mendapatkan suntikan vaksin, mungkin mereka sudah bercakap antara satu sama lain, yang mana mungkin cakap-cakap ataupun perkhabaran negatif itu akan boleh merosakkan orang kata semangat dan juga hasrat mereka untuk mendapatkan vaksin itu, Fauzi. Okey, baik, nanti bila ada kesempatan, kalau boleh nanti saya nak minta juga, saya nak kirimkanlah soalan kepada Muhammad Fendi jika mana ada sidang media, tak kiralah baik sidang media Dr. Rafiq ataupun daripada Yang Berhormat Adu Galas sendiri, daripada YB Syabuddin Hashim ataupun daripada Menteri Besar sendiri, mungkin kita boleh tanyakan tentang bagaimana cara, kalau boleh kita nak mudahkan cara untuk orang asli di Gua Musang secara khususnya untuk daftar yang pertama, keduanya untuk permudahkan cara bagi kumpulan dan juga golongan orang asli di Gua Musang ini dapat mengambil vaksin. Kalau saya boleh nak kaitkan, kalau contoh rakan saya di Esrawani ada kongsikan cerita, contohnya di Labuan, kalaulah lebih pada satu petang itu boleh saja walk in, tak perlu mendaftar. Maknanya tak perlu lagi kita nak berdaftar Sejahtera itu di Labuan. Kalau di Kelantan untuk membabitkan golongan orang asli pula bagaimana? Saya harap nanti soalan itu akan ditanyakan kepada mana-mana pihak lah yang berkaitan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Fendi atas perkongsian melihat kepada secara keseluruhannya golongan orang asli di Kelantan. 100 orang sahaja dikatakan pada ketika ini mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin di Sejahtera. Angka besar jumlah orang asli di Gua Musang adalah 16,000. Dan pastinya Muhammad Fendi akan bawakan kisah dan juga perkembangan terkini berkaitan dengan perkara itu dari masa ke semasa. Dan saya kira kita berehat seketika cerita di sebalik berita. Kita kembali lagi selepas ini.